Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi, salam perjuangan, salam Ramadan kepada semua teman-teman yang sempat bersama saya di channel YouTube saya. Dah lama saya tak buat live dan juga rakaman di YouTube. Maklumlah ya, sibuk dengan Mesyuarat Agung tahunan di cabang saya sendiri yang telah pun, Alhamdulillah, telah pun selesai dan jalan dengan licin dan juga teratur. Kemudian dengan beberapa program yang juga saya terlibat. Ya. Baru ini saya balik daripada Kelantan untuk sama-sama di dalam satu program perasmian Mesyuarat Agung tahunan cabang 10 negeri Kelantan yang telah pun diresmikan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Selangor. Dan selepas itu kita ada bersama dalam program pengumuman Setiausaha Agung Keadilan Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution yang telah membuat pengumuman untuk menyertai pertandingan ataupun pemilihan jawatan timbalan Presiden dalam Parti Keadilan yang akan dilaksanakan pada bulan Mei, insyaAllah. Ya, seperti mana yang kita semua ketahui. Dan setakat ini, calon yang telah pun mengesahkan adalah dua. Yang paling awal mengesahkan untuk penyertaan bagi mengisi kekosongan ya, yang sebenarnya tidak ada pertandingan sebab jawatan timbalan Presiden itu kosong apabila Azmin Hadi yang memenangi pemilihan pada penggal yang lalu telah pun keluar parti, ya, telah pun kanat dan meninggalkan Parti Keadilan, dan jawatan itu begitu lama ya, 2 tahun lebih kurang kekosongannya di situ. Begitu juga jawatan naib Presiden kita, Nur Izzah, di mana dia letakkan jawatan sebagai naib Presiden, saya difahamkan, dan juga jawatan naib Presiden lantikan yang diberikan kepada saudara Rafiz Ramli, di mana beliau juga tidak memegang jawatan itu dan memohon untuk bercuti ya, lebih kurang dalam 2 tahun dah, sekitar 2 tahun. Dan disitulah kelompongannya yang ada dalam naib Presiden adalah saya Tian Chua yang menang, berada di situ, dan juga ada lagi 1 ataupun 2 naib Presiden lantikan yang kekal. Dan di peringkat MPP hampir separuh daripada golongan-golongan kartel telah pun keluar dari parti dan juga dipecat. Dan ini menyebabkan parti kita mengalami kelompongan yang begitu ketara sekali lah. Dan di dalam kelompongan itu kita menghadapi beberapa pilihan raya, ya, terutamanya selepas pada pengkhianatan di bermula daripada langkah syaitan lah. Ya, ini semua kita faham. Dan kita tewas dalam semua pilihan raya tersebut. Ya, kita tewas dalam semua pilihan raya tersebut bukan kerana faktor tidak adanya tokoh-tokoh tertentu dalam parti. Ya, kalau ada sekalipun, saya maksudkan kita juga akan tewas. Kerana apa? Kerana kita faham selepas pada pengkhianatan itu berlakulah luka parah di dalam Parti Keadilan khususnya, selain daripada Parti Harapan, Parti Keadilan khususnya. Berlaku pengkhianatan, kelompongan dan sebagainya. Ini menyebabkan jentera kita agak pincang. Dan sudah pastinya bila rumah kita dirobohkan, diruntuhkan oleh pengkhianatan ini, sudah pastinya untuk membinanya bukan mengambil masa yang agak singkat dan bukannya mudah. Ya, kita menghadapi satu pertolongan dengan puak yang telah pun menewaskan kita melalui pengkhianatan ini. Maka kita berdepan dengan mereka dan mereka ada kuasa dan kita telah hilang segalanya. Ya, dan tidak mudah, saudara, untuk kita kembali tampil mempertahankan ya, parti kita. Sudah pastinya kita tidak pelik kalau kita mengalami kekalahan ya, di Sabah, Sarawak, Melaka dan yang terkini di Johor. Sebab itulah saya tidak bersetuju sama sekali kita menuding jari kepada mana-mana pihak di atas kekalahan ini. Ya, sepatutnya kita sebagai ahli parti harus sama-sama bertanggungjawab kerana jatuhnya kerjaan kita bukan kerana pimpinan kita, tetapi di kalangan kita, ya, pimpinan timbalan Presiden dan juga MPP, ya, dan juga naib Presiden seperti Zuraida yang telah pun mengkhianati parti kita. Jadi sudah semestinya bukan mudah untuk kita kembali beraksi dan juga tampil seperti parti yang terkuat seperti mana sebelum PRU 14 yang lalu.
Sebab itulah bila menghadapi keadaan ini, kita harus hadapinya dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan kita cuba bangkit dengan apa keupayaan yang kita ada. Sebab itu saya selalu menyanjung semua ahli-ahli parti, ya, tak kira daripada mana-mana pasukan, daripada kumpulan-kumpulan baki kartel yang dahulunya, tetapi mereka tidak khianat, ya, mereka kekal setia bersama parti, dan mereka juga turun ke akar umbi, ya, apabila menghadapi pilihan raya. Dan begitu juga kumpulan yang satu ketika menyokong saudara Hafizi, ya, walaupun saudara Hafizi tewas dan penyokong-penyokongnya termasuk saya sendiri dan beberapa teman-teman yang lain yang bekerja kuat kempen untuk menangkan beliau, dan kita tewas, ya, semuanya masa kecewa, ya. Tidak ada yang tidak kecewa bila pemimpin yang kita nak angkat itu tewas di dalam pemilihan. Tetapi apakan daya, ya, kita berusaha sehingga ke peringkat akhirnya kita gagal, ya, untuk mengangkat saudara Hafizi sebagai timbalan presiden, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kembali kepada disiplin berorganisasi di mana, ya, pemilihan yang telah pun ditetapkan dan diiktiraf oleh parti itu harus kita akui. Walaupun kita tahu ada kelemahan, dan saya sendiri akui ada kelemahan di dalam sistem pemilihan yang lepas, ya. Kalau nak katakan berlakunya penipuan dan sebagainya, begitu banyak dakwaan yang kita dengar. Di pihak Hafizi, tim yang mengatakan berlaku penipuan, ya, di dalam pemilihan tersebut, ya. Dan di pihak Azmin juga mendakwa sedemikian rupa. Contohnya dalam pemilihan ketua AMK, ya, dan Dr. Afif sendiri, kumpulan-kumpulannya mendakwa bahawa kemenangan Akmal juga merupakan satu penipuan. Jadi kedua-dua pihak menyatakan masing-masing menipu, ya. Jadi susah untuk kita kena pasti, dan akhirnya parti membuat keputusan dan membuat laporan kepada SPR, ya, SPRM, sekiranya ada terdapat unsur-unsur khianat ataupun unsur-unsur rasuah di dalam pemilihan tersebut. Dan alhamdulillah sehingga ini tidak ada bukti pun menunjukkan berlakunya, ya, seperti mana yang kita sangkakan, ya. Tapi ada kelemahan, itu tetap kita akui berlakunya kelemahan. Dan saya mengucapkan tahniah, ya, dan tabik kepada pasukan GPRP yang bertindak pantas memaskinikan sistem pemilihan, di mana pada masa akan datang pemilihan diadakan secara hybrid, ya. Boleh mengundi di pusat pengundian, dan juga anda boleh mengundi di mana saja anda berada dengan cara anda download apps Adil, ya, untuk menjadi pengundi atas talian ataupun PAT yang telah pun diberalkan. Jadi bagi anda, saya rasa masa tak panjang lagi, sehingga 8 hari bulan, tarikh akhir untuk anda download apps Adil itu untuk membolehkan anda membuat pengundian melalui talian. Kalau anda berada di luar negara sekalipun, anda contohnya anda ahli cabang parti besar, tetapi anda berada di Singapura, di Indonesia, di Thailand ataupun di US ataupun di mana sajalah, ya, anda berada, dan anda ingin mengambil bahagian di dalam pengundian memilih pimpinan di pusat dan juga pimpinan di peringkat cabang, anda boleh buat demikian dengan cara download apps Adil. Di sana ada beberapa kaedah yang anda ikut kena patuhilah, ya. Dan ada cara bagaimana sekiranya anda gagal, ada hotline, ya, hotline yang anda boleh hubungi. Sudah mestinya ada sedikit masalah kerana ini sistem yang diperkenalkan, yang baru diperkenalkan melalui online, ya. Sebelum ini kita membuat secara berpusat, menggunakan online juga, menggunakan tab, tapi di pusat pengundian. Tapi kali ini kita berjalan dengan dua cara, iaitu mengundi menggunakan tabs di pusat pengundian, dan anda juga boleh menggunakan Android ataupun handset anda yang melalui apps Adil, ya. Ini salah satu cara GPRP untuk meningkatkan lagi jumlah ahli-ahli anggota mengambil bahagian di dalam milih kepimpinan di peringkat cabang sehingga di peringkat pusat, ya. Maknanya satu kepala satu undi itu cuba direalisasikan oleh parti kita agar dapat membuat satu keputusan pemilihan yang adil dan lebih telus. Dan kalau kita nak bagi jaminan bahawa ianya perfect 100%, tidak ada jaminan apa sistem sekalipun, ya. SPR dalam PRU, mengadakan PRU pun kita tak mengatakan dia perfect 100%.
ada yang kita sangsikan, ada yang kita ragukan. Sebab itulah bila ada pilihan raya, kita ada pacar ya, yang berada di pusat pengundian, kerana kita tidak merasakan SPR itu perfect segala sistemnya ya, dan tidak ada langsung keraguan ya. Mesti ada sedikit sebanyak. Begitulah sistem parti kita. Sedikit sebanyak mesti ada kelemahan, tetapi usaha untuk mengurangkan ya, meminimalkan kelemahan itu telah pun dilakukan oleh parti, dan di sini saya mengucapkan tahniah ya. Apatah lagi pengawas-pengawas di pusat pengundian bukan lagi ya, saya dikabarkan bukan lagi terdiri daripada ahli parti, tetapi mereka-mereka yang berkecuali, mereka-mereka yang tidak ada parti, mereka ini diberikan allowance ya untuk mereka menjaga pusat pengundian supaya tidak ada berpihak ya. Sebelum ini pengawas-pengawas yang menjaga pusat pengundian ini terdiri daripada ahli parti, dan sudah semestinya ahli parti ini juga dia ada pendirian dia ya, dia ada pimpinan-pimpinan yang dia sokong, dan sikit sebanyak mungkin dia akan tidak berlaku adil apabila mengendalikan pengundian. Tapi kali ini parti kita meletakkan orang yang tidak berparti untuk mengawal ya, pusat pengundian. Jadi adalah usaha dia, dan itu bukan satu jaminan lah untuk kita mengatakan 100% telus ataupun 100% sempurna. Sikit sebanyak ya, bila satu benda itu dikendalikan oleh manusia, sudah pastinya adalah sikit sebanyak kelemahan. Tetapi yang pentingnya kita berusaha untuk meminimalkan kelemahan itu. Kalau adalah penipuan, meminimalkan penipuan itu kalau ada pun yang berlaku. Jadi itu dari segi konsep pemilihan pada kali ini. Dan saya rasa berpuas hatilah setakat ini cuma ada kata-kata yang jumlah yuran ataupun bayaran kepada mereka petani agak tinggi. Ya, sebenarnya tidak ada kenaikan pun, sama juga ya. Untuk bertanding ketua cabang 600 ya. Yang presiden 20,000 lebih, 14,000 timbalan presiden. MPP saya 7,000 lebih ya, mereka nak bertanding, dan saya rasa ini jumlah yang agak besar jugalah, walaupun bukannya satu peningkatan ya, sama seperti pilihan lepas, tetapi sepatutnya kalau boleh ya, dikurangkan sedikit, sebab pada tahun yang lalu kemungkinan ekonomi tidak seteruk ini ya. Keadaan ekonomi bukan seperti sekarang ya. Sekarang ni ekonomi agak semua tahulah ya, bukan mudah untuk nak cari duit, dan bagi agak malang sikitlah kalau mereka yang ada bakat, yang ada kebolehan ya, yang telah menyumbangkan jasa mereka kepada parti, tapi mereka tidak berpeluang untuk bertanding ya, dalam jawatan di peringkat cabang hanya kerana masalah kewangan. Ini yang kita rasa agak risau sikitlah ya, dan kita harap parti dapat memberikan perhatian atas isu ini. Dan kita faham bayaran dibuat itu hanyalah sebagai satu sumbangan sebenarnya kepada parti. Kita tahu ini parti derita, parti yang tak ada duit. Jadi salah satu caranya adalah menyumbang. Mereka yang nak menawarkan diri bertanding di peringkat tertinggi sehingga peringkat cabang dan tingkat kuasa, mereka diminta untuk menyumbang kepada parti. Kerana nak menyediakan sistem ini pun bukanlah satu yang murah ya, kosnya pasti tinggi ya, termasuk kita nak bayar allowance kepada petugas-petugas ya yang mengendalikan pemilihan dan sebagainya. Ini kita faham. Tapi kalau boleh ya, parti menimbangkan semula, mengurangkan sedikit ya kadar bayaran kepada terutamanya di peringkat AKUB ni ya, di peringkat cabang ni. Di peringkat cabang pada pimpinan tu mungkinlah mereka mampu, sebab yang bertanding tu kebanyakannya daripada ahli parlimen ya, wakil rakyat atau bekas-bekas ahli parlimen, dan mereka yang ada tidak ada banyak masalah kewangan lah. Kebanyakan yang menghadapi masalah kewangan ini adalah di peringkat cabang. Jadi kalau boleh parti pertimbangkan di peringkat cabang itu ya, dapatlah dikurangkan sedikit ke arah nilai yang agak musabah bagi mereka. Itu pandangan saya lah ya, pulang kepada JPP ya, Jabatan Pemilihan Pusat untuk mempertimbangkannya. Okey. Seperti mana yang saya katakan tadi, jawatan timbalan presiden setakat ini hanya 2 calon telah pun menyatakan ya, keinginan mereka bertanding. Yang pertama mengumumkannya adalah saudara Rafizi Ramli ya, yang kembali semula ke dalam parti, dan keduanya adalah Setiausaha Agung saudara Saifuddin Nasution yang juga menawarkan diri untuk bertanding. Di dalam ucapan saudara Saifuddin di Kelantan baru ini, di mana beliau sendiri ya, secara jujur
mengiktiraf kebolehan ketokohan yang ada pada saudara Rafizi. Oleh itu dia menganggap bahawa pertandingan ini pertandingan di antara dua tokoh dalam keadilan yang punya kebolehan dan juga pengalaman, dan ada kelebihan-kelebihan dan juga kelemahan-kelemahan tertentu. Ya, kalau Rafizi ada kelebihannya di sana dan dia ada kelemahannya di sini, Saifuddin ada kelebihannya di sana dan juga ada kelebihannya di sini sebagai manusia. Ya, sedangkan Presiden pun ada kelemahan-kelemahannya. Ya, tidak perfect sebagai seorang manusia. Tetapi bagi kita dalam parti politik, kita harus menilai rangkum kesemuanya. Ya, bukan kita memandang satu aspek saja atau memandang satu kebolehan tertentu. Ya, kita nak memandang keseluruhannya, sejarah penglibatannya, ya, penglibatannya dalam parti, komitmen di dalam parti, kesetiaan, disiplinnya, ya, caranya, ya, adakah sepanjang di dalam parti ini mempamerkan ciri-ciri seorang pemimpin, ya, yang boleh kita anggap sebagai pemimpin yang berani, yang tabah, yang setia, berdisiplin, bertanggungjawab dan sebagainya. Ini penilaian keseluruhan yang harus kita ambil kira, bukan kerana kita melihat kepada satu aspek. Ya, kebolehan yang satu kita pun kata dia layak, maka kerana kebolehan itu maka dia layak. Saya rasa tidak bagi tepatlah untuk kita menilai seorang pemimpin, apatah lagi pemimpin yang kita angkat itu adalah pemimpin yang penting, ya, jawatan nombor 2 dalam parti. Kemudian ada orang kata, mengapa parti mengadakan pemilihan dalam keadaan diwar-warkan bahawa PRU kemungkinan besar akan diadakan dalam masa yang terdekat. Ya? Sekarang heboh dikatakan mungkin lepas raya dan sebagainya. Seperti mana UMNO sendiri mendesak habis-habisan supaya Ismail Sabri membubarkan parlimen. Kerana kita seperti mana yang saya sebut sebelum ini, ya, bahawa UMNO sememangnya mahu diadakan perayaan cepat sebab dia nak dapatkan kuasa itu. Ya, inilah peluang terbaiknya apabila dia melihat prestasi kita di Melaka, di Johor, ya, di Sarawak, di Sabah. Dia melihat prestasi kita begitu merudum dan inilah peluang yang terbaik. Seperti kata Mak Hassan dalam Perhimpunan Agung UMNO bahawa paling bijak untuk kita menyerang dalam keadaan musuh tengah lemah. Ini diakui sendiri oleh Mak Hassan. Ya, diakui sendirinya di dalam Perhimpunan Agung UMNO. Ya, dia menyatakan masa yang terbaik untuk kita menyerang adalah ketika musuh tengah lemah. Dan mereka menganggap bahawa kita tengah lemah sekarang ini. Keadilan berdepan dengan pemilihan, sudah pasti sikit sebanyak ada sedikit mungkin berlaku perpecahan ataupun sikit sebanyaklah, ya, melukakan hati, terutamanya bagi mereka yang mungkin tewas di dalam pemilihan sama ada di peringkat cabang maupun di peringkat pusat. Ini pada pemikiran mereka. Tetapi bagi saya, kalau kita ahli keadilan faham, ya, mengapa Presiden dan juga parti mengambil keputusan untuk mengadakan pemilihan parti menjelang, ya, sebelum pilihan raya adalah kerana untuk kita memperkuatkan bala tentera kita. Ya, kalau kita nak bertempur, kita kena pastikan jeneral kita cukup, ya, timbalan jeneral kita pun ada. Kita pastikan bahawa setiap batalion ataupun setiap platoon itu, ya, pasukan tempur mesti ada ketua-ketua masing-masing untuk mengetui, ya, regimen mereka, batalion mereka, platoon mereka, section mereka, mesti ada ketua yang akan membimbing askar-askar di dalam peperangan. Ya, bagaimana kalau kita nak berperang, kalau kita tidak ada pembantu kepada jeneral, kita tidak ada komander, ya, di bahagian-bahagian batalion kita, ya, sudah pastilah kita akan mengalami kesukaran di dalam peperangan tersebut. Ya, dalam parti politik ini, pilihan raya adalah waktu untuk berperang, ya, waktu untuk kita berperang. Sekuat mana pun kita, ya, sehebat mana pun kita, sebanyak mana formula ataupun strategi kita, akhirnya akan dinilai sewaktu di dalam peperangan, ya, sewaktu di dalam peperangan. Sebab itu saya selalu katakan bahawa sekiranya kita ada senjata, sekiranya kita ada formula, sekiranya kita ada strategi, harus kita gunakan sewaktu kita berperang. Ya, kita ada banyak peperangan sebelum ini di mana kita tewas. Ya, amat malang sekali sekiranya setelah kita dah tewas dalam beberapa peperangan kecil, perang kecil, kita barulah kita ditampilkan dengan berbagai-bagai strategi dan juga formula. Jadi tidak timingnya, ya, timingnya tidak tepat lah.
Jadi untuk akan datang ini kita harus belajar bahawa kita harus menghadapi penarikan ini dengan segala kekuatan yang kita ada. Ya, tanpa kita menafikan kekuatan atau kemampuan mana-mana pimpinan. Sebab itu dalam pemilihan ini kita harus menilai dengan bijak sekali. Ya. Bak kata Datuk Seri Saifuddin bila ucapannya di Kelantan bahawa kalau menang kita jangan mengambil kesemuanya, dan kalau kalah kita janganlah tinggal parti kita, janganlah kita tinggalkan kesemuanya. Kerana kalau menang atau kalah kita masih lagi mempunyai tanggungjawab terhadap parti, kita masih lagi mempunyai penyokong-penyokong kita yang harus kita jaga dan harus kita pimpin mereka supaya tidak menjadi lemah semangat dan terus istiqamah bersama dengan parti. Jadi bagi saya pemilihan kali ini saya lihat tidak sehebat seperti pemilihan yang lalu. Kalau pemilihan yang lalu saya sendiri mengalaminya, saya sendiri menghadapinya, saya rasa agak hebat, agak kasar sikit pertempuran dia di antara kumpulan Rafizi dan juga kumpulan Kartel. Pertempuran yang saya rasa begitu panas, berbulan-bulan panas dalam kempen-kempen dan sebagainya. Pada kali ini saya melihat bahawa mungkin ada sedikit sebanyak panas di kalangan penokong-penokong Tegar, itu tidak boleh kita nafikan. Tetapi saya yakin panas manalah penokong di kedua-dua pihak. Tetapi apabila kita berdepan dengan musuh, saya yakin kita boleh kembali bertaut. Sedangkan yang hebat dulu pun, sebab kita bertempur dengan kumpulan Kartel, Rafizi bertempur dengan kumpulan Azmin. Kita lihat dalam pilihan raya selepas itu, yang Kenan yang masih kekal, pendukung Azmin yang masih kekal, mereka masih lagi membantu parti. Saya turun membantu walaupun tak lama, saya turun membantu pilihan raya. Dan saya jumpa kumpulan-kumpulan ini. Kumpulan-kumpulan yang dulunya menyokong kuat, Azmin, yang pernah juga membalah dengan saya, maki hamun saya. Saya jumpa dengan mereka. Mereka juga bantu dalam pilihan raya. Sama dengan kita dan kita berganding bahu menentang musuh ketika itu. Dan saya percaya pada kali ini pun, bertempur hebat manalah kita di media sosial, masing-masing mengangkat tokoh masing-masing. Saya yakin apapun keputusannya, saya harap menyokong seperti yang kita lihat sekarang ini, kita akan menyatu, kita akan bersatu di dalam menghadapi musuh kita yang sebenar. Cuma saya mengharap pimpinan harus memberikan contoh dan teladan bahawa apapun keputusan, sama ada Saifuddin menang, Rafizi menang, Saifuddin kalah ataupun Rafizi kalah, saya mengharapkan kedua pemimpin ini terus fokus pada parti, terus menjalankan tugas tanpa menyalahkan menuding jari ke mana-mana pihak. Terus kita bersama, kita rangkul kembali dan kita perkuatkan parti ini. Bagi saya, sama ada di peringkat cabang maupun di peringkat pusat, saya mengharapkan bukan juga kepada diri saya, bahkan kepada semua pun yang memasuk pertandingan sama ada di cabang ataupun di pusat, kita harus menerima apapun keputusan parti, walaupun sedikit sebanyak adalah perasaan kita rasa tidak puas hati dan sebagainya. Dan seperti mana yang saya sebut, bahawa pemilihan ini sudah pastinya kita tidak akan jumpa pemilihan yang perfect 100%, sempurna 100%. Payah kita jumpa yang seadil-adilnya. Sedangkan kita sebagai ibu dan juga ayah dalam rumah pun, kita tidak boleh memberi keadilan yang seadil-adilnya kepada anak-anak kita. Jika sebanyak adalah kelemahannya di sana sini. Apatah lagi kita mengendalikan parti yang semakin lama semakin ramai keanggotaannya 1 juta lebih sekarang ini. Jadi bagi kita dalam kita membawa kempen tokoh masing-masing, cubalah kita elakkan bermain dengan isu-isu peribadi. Baru-baru ini saya ada tengok satu video yang diberikan seorang anak muda yang berkempen membawa isu peribadi menyerang calon lain. Saya tidak bersetuju walaupun di pihak mana pun. Saya tak setuju bahawa kita mengaitkan kisah rumah tangga dia, perceraian, kahwin ke apa ke, jangan kita bawa di dalam kempen ini. Ini satu cara yang tidak baik yang harus kita hindarkan di dalam parti kita. Tak kira kamu daripada kumpulan mana sekalipun, dan sekiranya ada laporan, sesiapa yang boleh membawa bukti dan laporan berlaku seperti ini, saya mengharapkan agar lembaga disiplin parti harus mengambil tindakan, tak kira daripada kumpulan mana sekalipun. Ini cuba kita elakkan, kita bawa hujah kita dengan baik. Mengapa kita sokong orang tokoh ini, kita berikan sebab-sebab kenapa kita sokong. Dan bagi pihak yang sebelah sana pun, dia kena bagi juga
hujah mereka, kenapa mereka sokong calon mereka. Ya. Kalau ada dakwaan yang patut, yang boleh kita jawab dengan cara berhemah. Ya. Janganlah kita bermain dengan isu peribadi. Kalau tengok dalam Facebook saya pun, sangat peribadi ke saya pun, ya, tak kurang hebat juga. Ya. Mempertikaikan, kepala botak, memang botak pun. Ya. Tapi saya tak malu kepala saya botak. Mempertikaikan askar Tencent dan sebagainya. Ya, saya akui saya akan Tencent. Ya, tidak ada masalah bagi saya, dan saya tak pernah pun attack dia pribadi. Ya. Bagi saya itu usikan nakal yang saya alami bukan sekarang. Satu saya membawa Rafizi pun, inilah gelaran-gelaran, inilah label-label yang diberikan kepada saya. Satu saya membawa Rafizi dalam kempen. Ya, malahan Keberangkatan lagi hebat. Ya, sampai nak bergaduh pun ada, ya, nak kutip kat rumah dan sebagainya. Ini biasa dalam parti politik. Apatah lagi habis kita berkempen. Seboleh-bolehnya, ya, kadang-kadang mungkin kita terlepas dalam kempen kita. Tapi seboleh-bolehnya kita beringatlah sebelum kita menulis, ya, sebelum kita cakap, kita cuba elakkan daripada menyentuh peribadi seseorang calon, ataupun kita lari daripada topik yang patut kita berikan. Ya. Tidak ada kena-mengena pun, ya, tak ada hujah pun, tiba-tiba kita main label-label. Ini satu perbuatan yang saya rasa merendahkan imej kita sendiri. Okey, saya cukup sampai di sini, dan dari masa ke semasa saya akan terus memberikan ulasan terutamanya dalam pemilihan parti ini, dan begitu juga di pihak sana, ya, mereka juga membuat video seperti ini, mereka juga berkempen, dan kita raikan, asalkan kita cuba jaga batas sebaik mungkin agar ia tidak melukakan hati kawan kita. Ya. Kadang-kadang kita angkat seorang pemimpin sampai kita sanggup maki kawan kita. Ya. Pemimpin yang kita angkat tu jarang sekali kita bertemu. Kawan kita ni hari-hari kita minum teh, hari-hari kita bertemu. Tapi oleh kerana kita nak angkat pemimpin itu, sanggup kita menghina kawan kita, memainkan peribadi, melukakan hati dia. Ya. Dia rasa tidak menjawablah. Ya. Dia pemimpin yang kita angkat tu nanti bila dia menang, mungkin kita suka nak jumpa dia, susah jumpa dia. Tapi kawan kita ni selalu kita jumpa dalam program-program di kawasan, ya, jumpa di kedai-kedai mamak minum teh. Kita akan jumpa dengan kawan kita ini. Jadi dalam hubungan ini kita harap kita cuba seminima mungkin, ya, jangan kita melukakan hati teman-teman kita. Itulah untuk kali ini. InsyaAllah kita akan ulas dari masa ke semasa. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak kepada anda yang terus bersama channel saya, dan bagi mereka yang baru bersama, saya minta supaya dapat subscribe lah, ya, channel ini, dan tolong share untuk kita perluaskan kepada teman-teman kita yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.